Dulu kan mati-mati bahasa sangka dia ini botak. Apalagi dengan statusnya yang penjenayah besar, wah sudah pasti dia punya muka nih penuh tato kah, ataupun bekas parang kah, yang pasti mengganas lah. Tapi ada juga yang berpendapat dia ini ala-ala Robin Hood Modin konon. Kenapa? Sebab dia selalu memberikan makanan kepada orang-orang susah. Walau dia ini seorang penjenayah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Berjumpa kita semula bersama dengan saya Syawal di channel saya Mr. Red Official. Dan baiklah, untuk video seterusnya pada kali ini saya akan kongsikan kepada Anda siapakah Botak Chin, bagaimanakah kisahnya dan bagaimana keperjalanannya sehingga dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Mari kita lihat video ini. Wong Siu Chin, pemilik kepada nama Botak Chin, yang mana dia ini merupakan anak kepada pekerja landasan kereta api. Dan dia dilahirkan pada tanggal 3 Mac 1951. Ketika berusia 15 tahun, Wong Siu Chin tidak seperti kanak-kanak yang lain. Dia terpaksa berhenti sekolah dan bekerja sebagai pembantu di pasar borong di Jalan Tun Ismail untuk membantu menyara kehidupan keluarganya. Oleh sebab usianya yang terlalu muda, dia selalu dibelasah oleh ahli kongsi gelap gara-gara tidak mau membayar uang perlindungan. Dan peristiwa ini mengubah kelakuan dan sikapnya, di mana dia nekat untuk memajukan dirinya dan mula belajar ilmu seni mempertahankan diri, yang mana bertujuan untuk membantu dan membela mereka yang teraniaya seperti dirinya sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, dia cukup berhati-hati untuk mencari rakan yang sangat dipercayai. Pada tahun ini itulah kongsi-kongsi gelap ini meminta uang perlindungan kepada mereka yang tinggal di bandar ataupun yang sedang bekerja di bandar. Dan si Wong ini merupakan mangsa kepada kongsi gelap yang meminta uang perlindungan tadi. Akhirnya, demi melindungi dirinya, dia berkawan dengan penjenayah kecil-kecilan sehingga menjadi ahli geng kongsi gelap 360. Dan ini merupakan kongsi gelap pertama yang dia ikuti. Dia juga mula mengikuti jenayah kecil-kecilan yang dilakukan oleh rakannya seperti mencuri, mengugut, dan sebagainya. Setelah kematian ibunya, Wong Siu Chin semakin liar. Dia lebih gemar melepak dan tidur di rumah rakan-rakannya. Jadi disinilah bermula episode jenayah kecil-kecilan yang dilakukan oleh Wong Siu Chin ini. Dan pada tahun 1969, rompakan pertama telah dilakukan oleh geng 360, yakni Wong Siu Chin ini dan juga beberapa orang rakannya dengan menggunakan senjata api. Walaupun sebenarnya pada masa itu Wong Siu Chin ini belum lagi memiliki senjata api, tetapi rompakan itu berjalan dengan sempurna. Jadi berdasarkan pengalaman pertamanya merompak menggunakan senjata api, perasaan darah muda yang ada dalam dirinya ini membuatkan Wong Siu Chin ini terlalu obses untuk memiliki senjata api. Dan akhirnya, pistol pertama yang dimiliki oleh Wong Siu Chin ini adalah pistol revolver 22. Dan untuk itulah, dia telah pun mencari kumpulan baru dan merekrut satu persatu kumpulan ini dan dinamakan kumpulan ini sebagai Botak Chin. Di mana kumpulan ini telah berjaya dalam tempo 1 bulan saja sejak penubuhannya melakukan 8 siri rompakan. Dan dikabarkan juga ahli kepada kumpulan Botak Chin ini sama sekali tidak dibenarkan untuk mengambil dada dan juga menganiaya orang miskin. Ketika kumpulan Botak Chin ini semakin terkenal dengan melakukan berbagai siri jenayahnya, akhirnya Botak Chin dan kumpulannya berjaya ditangkap. Dan disinilah dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Namun 5 tahun kemudiannya Botak Chin dibebaskan atas sebab dia berkelakuan baik ketika berada di penjara. Ibaratnya Wong Siu Chin ini telah pun bertaubatlah ketika berada di penjara. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1974, Botak Chin telah pun mengubah cara hidupnya. Dengan sanggup bekerja sebagai penjual sayur, bagaimanapun kesungguhan itu tidak bertahan lama karena Botak Chin tidak sanggup hidup dalam kesempitan dan kekurangan uang akibat kebiasaan memegang uang yang banyak. Oleh sebab itu, Botak Chin sekali lagi mengumpul ahli-ahli yang boleh dipercayai. Dan kebetulan sekali, rakan kongsi gelapnya telah pun dibebaskan pada tahun 1975. Akhirnya, dia telah pergi ke Thailand dan membeli senjata sejarah besar-besaran. Dan dengan itu dikabarkan bahwa bertambahlah lagi koleksi senjata api Botak Chin, yaitu sebanyak 11 jenis senjata. Sekembalinya dari Thailand, dia telah pun memilih satu tempat Lombok sebagai tempat latihan melakukan tembakan dan bahan ujiannya adalah anjing guys. Anjing-anjing liar yang melintas habis kena shot semuanya. Di zaman itu, Wong berada di Kemuncak Kerjaya. Apabila kumpulannya terus aktif melakukan jenayah rompakan bank, klub malam, pusat perjudian, truk percaya serta tokong-tokong.
Walaupun begitu, ada segelintir orang berpendapat bahwa Botak Chin ini adalah orang yang baik karena dia telah banyak kali membantu golongan-golongan susah dengan memberikan uang ringgit hasil daripada rompakan Botak Chin and the Gang. Dan disitulah juga dia mendapatkan julukan sebagai Robin Hood Malaysia. Dalam usaha untuk membendung aktiviti jenayah yang dilakukan oleh Botak Chin ini, akhirnya tertubuhlah skuad yang diberi nama sebagai Magnificent 12 yang diketuai oleh Timbalan Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur pada ketika itu. Deputy Superintendent S. Kulan Singgam telah pun diberikan tanggung jawab mengetuai pasukan untuk memburu Botak Chin, di mana pertempuran pertama mereka telah pun membuatkan beberapa orang ahli Botak Chin ditembak mati. Botak Chin menjadikan Kulan Singgam sebagai sasaran apabila kumpulan itu dikatakan melepaskan 18 das tembakan ke arah pegawai polis yang berhenti di lampu isyarat Jalan Davis, Jalan Pekeliling pada 22 November 1975. Kulan Singgam terselamat daripada serangan itu apabila terus memandu ke balai polis Ceras yang berada tidak jauh daripada lokasi kejadian. Pegawai polis itu cedera ringan akibat terkena satu das tembakan. Pemburuan Botak Chin ini akhirnya sampai ke kemuncaknya apabila dia telah pun berjaya dikesan di sebuah kilang di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Pada malam 16 Februari 1976, polis mengepung kawasan itu sebelum kemunculan Botak Chin. Sebuah kereta Mazda yang dinaiki 3 lelaki termasuk Botak Chin yang bersenjata api dan bom tangan tiba di kilang itu. Beberapa pengikutnya berkawal di luar kilang, manakala Botak Chin, Pangkor Chai, dan juga Ah Kiong berada di dalam pejabat. 4 pasukan polis menggempur masuk ke kawasan kilang menyebabkan pertempuran antara polis dan kumpulan penjenayah itu meletup. Pasukan polis melepaskan kira-kira 500 das tembakan selain menggunakan gas pemedih mata, di mana disinilah berlakunya berbalas tembakan di antara ahli-ahli Botak Chin dan juga anggota polis yang mana mengakibatkan Pangkor Chai dan Ah Kiong maut pada malam tersebut, manakala Botak Chin pula hanyalah luka terkena tembakan di tangan dan kakinya. Dan akhirnya Botak Chin telah pun menyerah diri pada malam tersebut. Dia pun ditahan selama setahun dan didakwa atas kesalahan melakukan berbagai jenis jenayah serta memiliki senjata api yang boleh dijatuhkan hukuman mati mandatori. Walau bagaimanapun, Botak Chin ada membuat rayuan hingga ke peringkat Privy Council dan dia dibicarakan semula pada 1 April 1980. Namun, Botak Chin tetap didapati bersalah pada 16 Mei 1980. Rayuannya yang dibuat di Mahkamah Persekutuan dan Lembaga Pengampunan juga ditolak. Dan sementara menunggu hukuman mati dilaksanakan, Botak Chin telah pun dihantar ke penjara Pudu. Dan ketika berada di penjara Pudu inilah, dia telah pun mencederakan 3 orang pegawai penjara dalam cobaannya untuk melepaskan diri ataupun melarikan diri daripada penjara pada ketika itu. Dan akhirnya pada tanggal 11 Jun 1981, yaitu pada waktu subuh, Botak Chin telah pun dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada usia 28 tahun. Jadi guys, ini dia kisah berkaitan dengan penjenayah yang begitu terkenal suatu masa dahulu yang dikenali sebagai Botak Chin and the Gang. Dan untuk itu sekiranya Anda suka dengan konten ini, jangan lupa tekan button subscribe yang ada di bawah dan kongsi kepada rakan-rakan Anda. Jumpa lagi di video seterusnya.